Uduk Sempurna tahun 1 bersama Muallim Amy. Objektif pembelajaran. Yang pertama, murid dapat menjelaskan konsep asas wuduk dengan sempurna. Yang kedua, murid menjelaskan dan mempraktikkan wuduk dengan sempurna. Dan yang ketiga, murid dapat menghuraikan, mengamalkan serta melazimi wuduk secara sempurna. Yang keempat, murid menganalisis dan mengamalkan wuduk secara sempurna serta istiqamah dalam kehidupan harian. Pengertian wuduk. Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Hikmah wuduk. Yang pertama, menunjukkan kepatuhan kita kepada perintah Allah. Yang kedua, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan juga jasmani. Tujuan kita berwuduk. Yang pertama, wajib berwuduk. Dan yang kedua, sunat berwuduk. Perkara yang wajib kita berwuduk, yang pertama, solat. Yang kedua, ketika hendak menyentuh Al-Quran. Dan yang ketiga, bertawaf. Manakala sunat berwuduk. Amalan yang kita lakukan ketika kita sunat berwuduk iaitu sebelum tidur. Yang kedua, menuntut ilmu. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, masuk masjid. Dan yang kelima, mengawal kemarahan. Baiklah murid-murid, rukun wuduk. Rukun wuduk ada 6 perkara. Yang pertama, berniat, iaitu nawaitu rafa'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Berniat kita ketika hendak membasuh muka. Baik, yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan hingga siku. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga ke buku lali. Dan yang keenam, tertib. Baik murid-murid, sunat wuduk. Yang pertama, bersugi. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung. Yang kelima, membasuh telinga. Dan yang terakhir, membaca doa. Antara perkara makruh ketika berwuduk. Yang pertama, bercakap. Yang kedua, berlebihan menggunakan air. Yang ketiga, mendahulukan anggota kiri. Yang keempat, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk kita tanpa keuzuran. Perkara yang membatalkan ketika kita berwuduk. Yang pertama, keluar sesuatu dari qubul dan dubur. Yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Yang ketiga, hilang akal seperti mabuk ataupun pitam. Yang keempat, menyentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang kelima, menyentuh qubul dan dubur dengan tapak tangan. Sekian dahulu dari Ustaz Muallim Amy. Selamat menonton.